Salam sejahtera Malaysia. Kali ini Najib perlu jawab soalan ini. Susah betul soalan ini. Tapi mau tidak mau dia kena jawab juga. Najib Razak, bekas Perdana Menteri, perlu menjawab. Kenapa dia, iaitu Najib, sebagai Menteri Keuangan bersetuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah? Sekali lagi, kamu boleh terus komen apa pendapat kamu. Kenapa Najib sebagai Menteri Keuangan setuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah? Najib Razak digesa untuk menjelaskan mengapa dia sebagai Menteri Keuangan sewaktu pentadbiran Barisan Nasional memberi layanan berat sebelah kepada kontraktor utama projek kapal tempur pesisir LCS Boston Naval Shipyards Sdn Bhd BNS. Dalam kenyataan pada hari ini, Setiausaha Publicity DAP Teo Ni Ching berkata, caj penghantaran lewat bagi setiap LCS dihadkan pada 180 juta ringgit Malaysia. Teo berkata, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan berhak menuntut ganti rugi tertentu dan ditetapkan LAD sebanyak 116.54 juta ringgit Malaysia menjelang 31 Disember 2019 kerana penghantaran LCS pertama sudah lewat sebanyak 245 hari. Sudah lewat pun, satu pun belum siap. Berdasarkan anggaran kiraan jumlah tersebut sehingga 31 Julai tahun ini, Teo menyatakan LAD itu boleh mencecah sebanyak 582.12 juta. Nah, katanya penghantaran LCS 2, 3 dan 4 juga lewat. Pengiraan mudah akan menunjukkan bahawa menjelang Julai 2022, jumlah LAD mengikut hari untuk LCS 1 hingga LCS 4 sepatutnya ialah ringgit Malaysia 1.57 bilion. Tetapi jumlah LAD yang boleh dituntut oleh kerajaan hanya 671 juta. Disebabkan oleh had 180 juta LAD bagi setiap kapal. Katanya, apakah rasionalnya untuk memasukkan had sebanyak 180 juta dalam kontrak yang hanya menguntungkan BNS dan meletakkan kerajaan dalam kedudukan yang sangat merugikan? Soal ahli Parlimen Kulahi itu. Teo juga menggesa Najib untuk menjelaskan kenapa dia tidak mengendahkan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia nombor 5 tahun 2007, Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 2007 yang menyatakan bahawa maksimum 25% daripada jumlah kontrak atau 10 juta ringgit Malaysia mengikut mana yang lebih rendah boleh dibayar sebagai bayaran awal dalam mana-mana kontrak. Bagaimanapun, sebanyak 1.36 bilion ringgit Malaysia telah dibayar oleh kerajaan kepada BNS sebagai bayaran awal, jauh melebihi had yang telah dibenarkan di bawah garis panduan kewangan MOF yang menyebabkan surat setuju terima dipindah 2 kali. Lebih penting lagi, pembayaran sedemikian hanya boleh dibuat dengan kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Bolehkah Najib sebagai Menteri Kewangan ketika itu tolong jelaskan kepada kami apa yang menyebabkan kelulusan itu dibenarkan? Soalnya lagi. Okey, pada 4 Ogos, pengerusi PAC Wong Kah Woh mengeluarkan kenyataan mengenai penemuan jawatan kuasa itu yang meneliti pengandalian projek LCS. Laporan itu mendedahkan walaupun tiada satu pun kapal yang siap, Putrajaya sudah membayar sebanyak 6 bilion ringgit Malaysia. Projek itu telah diluluskan pada tahun 2011 ketika itu Ahmad Zahid Hamidi merupakan Menteri Pertahanan. Manakala Najib Razak pula sebagai Menteri Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Selepas laporan itu dikeluarkan, Najib menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini kerana membekukan projek itu pada akhir 2019. Okey, so berita tadi itu sumber daripada Malaysia Kini diterbitkan semula di syabudin.com. Untuk kamu dapat berikan berita yang lengkap, sila layari syabudin.com.net. Tajuk dia, kenapa Najib sebagai Menteri Keuangan setuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia.
Kali ini Najib perlu jawab soalan ini. Susah betul soalan ini. Tapi mau tidak mau dia kena jawab juga. Najib Razak, bekas Perdana Menteri, perlu menjawab. Kenapa dia, yaitu Najib, sebagai Menteri Keuangan bersetuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah? Sekali lagi, kamu boleh terus komen apa pendapat kamu. Kenapa Najib sebagai Menteri Keuangan setuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah? Najib Razak digesa untuk menjelaskan mengapa dia sebagai Menteri Keuangan sewaktu pentadbiran Barisan Nasional memberi layanan berat sebelah kepada kontraktor utama projek kapal tempur pesisir LCS Boston Naval Shipyard Sdn Bhd BNS. Dalam kenyataan pada hari ini, Setiausaha Publicity DAP Teo Ni Ching berkata, charge penghantaran lewat bagi setiap LCS dihadkan pada 180 juta ringgit Malaysia. Teo berkata jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menyatakan bahawa Kerajaan Persekutuan berhak menuntut ganti rugi tertentu dan ditetapkan LED sebanyak 116.54 juta ringgit Malaysia menjelang 31 Disember 2019 kerana penghantaran LCS pertama sudah lewat sebanyak 245 hari. Sudah lewat pun, satu pun belum siap. Berdasarkan anggaran kiraan jumlah tersebut sehingga 31 Julai tahun ini, Teo menyatakan LED itu boleh mencecah sebanyak 582.12 juta. Nah, katanya penghantaran LCS 2, 3 dan 4 juga lewat. Pengiraan mudah akan menunjukkan bahawa menjelang Julai 2022, jumlah LED mengikut hari untuk LCS 1 hingga LCS 4 sepatutnya ialah ringgit Malaysia 1.57 bilion. Tetapi jumlah LED yang boleh dituntut oleh kerajaan hanya 671 juta. Disebabkan oleh had 180 juta LED bagi setiap kapal. Katanya, apakah rasionalnya untuk memasukkan had sebanyak 180 juta dalam kontrak yang hanya menguntungkan BNS dan meletakkan kerajaan dalam kedudukan yang sangat merugikan? Soal ahli Parlimen Kulahi itu. Teo juga menggesa Najib untuk menjelaskan kenapa dia tidak mengendahkan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia nombor 5 tahun 2007, Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 2007 yang menyatakan bahawa maksimum 25% daripada jumlah kontrak atau 10 juta ringgit Malaysia mengikut mana yang lebih rendah boleh dibayar sebagai bayaran awal dalam mana-mana kontrak. Bagaimanapun, sebanyak 1.36 bilion ringgit Malaysia telah dibayar oleh kerajaan kepada BNS sebagai bayaran awal, jauh melebihi had yang telah dibenarkan di bawah garis panduan kewangan MOF yang menyebabkan surat setuju terima dipindah 2 kali. Lebih penting lagi, pembayaran sedemikian hanya boleh dibuat dengan kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Bolehkah Najib sebagai Menteri Kewangan ketika itu tolong jelaskan kepada kami apa yang menyebabkan kelulusan itu dibenarkan? Soalnya lagi. Okey, pada 4 Ogos, pengerusi PAC Wong Kau mengeluarkan kenyataan mengenai penemuan jawatan kuasa itu yang meneliti pengandalian projek LCS. Laporan itu mendedahkan walaupun tiada satu pun kapal yang siap, Putrajaya sudah membayar sebanyak 6 bilion ringgit Malaysia. Projek itu telah diluluskan pada tahun 2011 ketika itu Ahmad Zahid Hamidi merupakan Menteri Pertahanan. Manakala Najib Razak pula sebagai Menteri Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Selepas laporan itu dikeluarkan, Najib menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini kerana membekukan projek itu pada akhir 2019. Okey, so berita tadi itu sumber daripada Malaysia Kini diterbitkan semula di syabudin.com. Untuk kamu dapat berikan berita yang lengkap, sila layari syabudin.com.net. Tajuk dia, kenapa Najib sebagai Menteri Keuangan setuju dengan kontrak LCS yang berat sebelah. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.